Dah. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, sebelum kita mulakan kelas, mari baca doa sebelum belajar bersama-sama. Okey, sama-sama cakap. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma tab alaina hikmataka wanshur alaina min rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Amin. Okey, Muallim akan tutup semua mikrofon awak. Kalau ramai sangat yang buka mikrofon, nanti awak takkan dengar suara Muallim. Jadi untuk sementara ni, sementara Muallim mengajar, awak dengar je dulu. Nanti kalau siapa ada soalan, boleh tanya. Okey, buka buku teks PM, muka surat 57. Buku teks PM, muka surat 57. Okey, untuk muka surat 57, hari ini Muallim nak jawab dua tajuk. Tajuk yang pertama, muka surat 57, kata pemeri. Dan muka surat 58, kata penguat. Okey, untuk yang pertama, kita pergi dulu kepada kata pemeri. Apa itu kata pemeri? Okey, sebelum kita pergi dalam buku teks awak, Muallim tunjukkan dulu kepada awak video berkaitan dengan kata pemeri. Okey, Muallim terangkan dulu kepada awak apa itu kata pemeri. Okey, kata pemeri maksud dia yang pertama ialah kata pemeri merupakan kata penghubung yang menerangkan kata ataupun ayat. Kata pemeri ini merupakan kata penghubung yang menerangkan kata ataupun ayat. Itu maksud dia. Okey, itu maksud dia. Okey, kata pemeri ada dua jenis kata pemeri. Yang pertama, kata pemeri ialah, dan yang kedua, kata pemeri adalah. Itu kata pemeri. Kata pemeri ini ada dua jenis. Yang pertama ialah, dan yang kedua adalah. Okey. Macam mana kita nak tahu kita nak gunakan ialah ataupun adalah? Okey, mari kita tengok satu persatu. Okey, tadi kata pemeri ada dua. Yang pertama ialah dan satu lagi adalah. Okey, yang pertama ialah. Kalau kata pemeri ialah, kita gunakan bila dia berada di hadapan frasa nama. Maksudnya, kata pemeri mula-mula kena ada kata pemeri, selepas dia kena ada frasa nama. Selepas ialah kena ada frasa nama. Apa yang dimasukkan dengan frasa nama? Awak dah belajar dah frasa nama. Kata nama am dan juga kata nama khas. Bila sebut kata nama, frasa nama, maksudnya nama. Nama orang ke, nama binatang ke, benda ke, tempat ke, pokok ke. Itulah yang dimasukkan dengan frasa nama. Nama, itu maksud dia. Tak kisahlah nama am ke, nama khas. Contoh dia kakak Lina. Kakak Lina ni maksud dia apa? Nama orang, nama manusia. Kucing Pipi, kucing, binatang. Rumah Pak Samad, rumah ni frasa nama tempat. Sekolah Taman Bestari, itu untuk nama tempat. Jadi ingat, bila kata pemberi ialah, selepas kata pemberi ialah kena ada frasa nama. Frasa nama ni lah. Frasa nama am ke, nama khas ke, tak kisah sama ada nama orang ke, nama binatang ke, benda ke, tempat ke. Itu yang dimasukkan dalam frasa ialah. Kata pemberi ialah. Itu yang pertama. Kata pemberi ialah ada dua. Yang tadi ialah dan yang kedua kata pemberi adalah. Kata pemberi adalah ni kita nak gunakan macam mana? Bila kata pemberi adalah, selepas perkataan adalah kena ada apa? Kalau ialah kena ada frasa nama. Kalau adalah ada dua, sama ada frasa adjektif ataupun frasa sendi nama. Awak dah belajar kata adjektif semua ada 9.
kata adjektif sifat, kata adjektif panca indera, kata adjektif ukuran, kata adjektif bentuk, kata adjektif waktu dan banyak lagi. Ada 9 semua kata adjektif. Okey, yang pertama. Selepas perkataan adalah, selepas dia tak boleh ada frasa nama. Sebab frasa nama untuk ialah. Kalau adalah, selepas perkataan adalah, kena ada apa? Yang pertama sama ada kena ada frasa adjektif ataupun frasa sendi nama. Kalau frasa adjektif, yang 9 jenis tadi. Contohnya sangat sedap. Sangat sedap ni kata adjektif panca indera, awak rasa. Terlalu panjang, kata adjektif ukuran. Berwarna merah, kata adjektif warna. Itu yang dimaksudkan dengan frasa adjektif. Kalau frasa sendi nama pula, frasa sendi nama ni dari, untuk, antara, apa lagi frasa sendi nama? Kita ada ke, kepada. Kalau ada perkataan ni je, kepada, ke, kepada, dari, daripada. Itu dipanggil frasa sendi nama. Jadi selepas dia kena ada semua ni frasa sendi nama. Kalau untuk adalah, yang pertama kena ada frasa adjektif dan yang kedua kena ada frasa sendi nama. Kalau kata adjektif, ada kata pemberi adalah. Okey, setakat ni semua jelas tak? Boleh bezakan tak antara kata adjektif, kata pemberi ialah dan adalah? Okey, mari kita tengok contoh dia. Kata pemberi ialah. Yang pertama, ialah, selepas perkataan ialah kena ada frasa nama. Nama orang ke, benda ke, tempat ke, binatang ke, tak kisah. Itu yang dimasukkan frasa. Okey, contoh dia kat sini, ayat dia. Contoh ayat dia. Rumah besar di atas bukit itu ialah rumah Tuan Syekh. Okey, ialah kata pemberi. Selepas ialah kena ada frasa nama. Okey, frasa nama rumah. Rumah Tuan Syekh. Rumah Tuan Syekh ni ialah frasa nama. Nama rumah dan nama orang. Itu yang dimasukkan frasa nama. Yang kedua, Ibu Sunkit ialah seorang jururawat di Hospital Besar Ipoh. Ibu Sungkit ialah, selepas perkataan ialah ada seorang jururawat. Itu jururawat itu ialah frasa nama. Jadi kena ingat kata pemberi ialah, selepas perkataan ialah kena ada frasa nama. Yang sini kata ialah, selepas ialah ada rumah. Rumah ni frasa nama. Ibu Sungkit ialah seorang jururawat. Seorang jururawat ni nama manusia. Jadi frasa nama. Itu yang dimaksudkan dengan frasa nama. Kata pemberi ialah. Okey, setakat ni semua boleh jelas? Boleh bezakan kata pemberi ialah? Jelas. Okey. Tadi ialah, yang kedua kata pemberi adalah. Okey, kalau kata pemberi ialah, selepas perkataan ialah kena ada frasa nama. Tapi kalau kata pemberi adalah, selepas dia kena ada frasa adjektif dan yang satu lagi frasa sendi nama. Frasa sendi nama. Okey, kita tengok dulu yang frasa adjektif. Ingat, kata adjektif ada 9 semua. Awak dah belajar dah. Okey, contoh ayat dia. Air teh panas yang dibancuh oleh Rina adalah sangat manis. Sangat manis ini ialah kata adjektif. Kata adjektif panca indera. Awak rasa dengan lidah awak. Rasa dia sangat manis. Itu yang dimasukkan dengan kata pemberi adalah. Selepas dia kena ada frasa adjektif. Contoh yang kedua. Keputusan pengadil bagi perlawanan itu adalah tidak adil. Tidak adil ini ialah frasa adjektif. Kata adjektif sifat. Jadi kena ingat, adalah selepas dia kena ada kata adjektif sifat. Kalau awak gunakan keputusan pengadil bagi perlawanan itu ialah tidak adil. Salah kalau awak gunakan ialah. Sebab ialah ni kena, selepas dia kena kata nama. Sedangkan tidak adil ni bukan nama.
Jadi kena gunakan adalah yang betul. Kalau ialah salah. Itu kalau frasa adjektif. Okey, yang kedua satu lagi kalau adalah kena ada frasa sendi nama. Okey, frasa sendi nama. Kalau tadi frasa adjektif, ini frasa sendi nama. Maksudnya selepas perkataan adalah kena ada kata sendi nama. Apa contoh kata sendi nama? Kita ada untuk. Apa lagi? Kepada. Inilah frasa sendi nama. Apa lagi? Dari. Daripada. Itu yang dimasukkan dengan frasa sendi nama. Kena ingat. Okey. Tujuan kutipan derma adalah untuk membina dewan baharu. Adalah selepas perkataan adalah ada untuk. Untuk ini ialah frasa sendi nama. Buku cerita. Ustaz, tersekat-sekat. Tersekat-sekat lain kot. Tersekat-sekat tadi. Okey, tak apa-apa. Buku cerita itu adalah daripada Vino. Adalah. Frasa kata pemberi adalah selepas dia ada daripada. Daripada ni ialah frasa sendi nama. Itu kena bezakan antara dua itu. Okey, setakat ni semua jelas? Ada sesiapa nak tanya soalan? Tak. Okey, mari kita tengok contoh soalan dia. Kanak-kanak perempuan berbaju merah itu adik Farhana. Okey, kat sini letakkan apa? Adalah ke ialah? Ialah. Ialah. Sebab apa? Ialah adik Farhana ni frasa kata tanya. frasa nama. Jadi jawapan dia ialah. Kanak-kanak perempuan berbaju merah itu ialah adik Farhana. Ingat, lepas perkataan ialah ada adik Farhana. Adik Farhana ni kata nama. Okey, tengok contoh yang kedua. Nak letak apa? Encik Rohan untuk isterinya. Kasihnya letakkan apa? Untuk ni perasa apa? Nak letak apa? Ialah ke adalah? Kek coklat yang dibeli oleh Encik Rohan. Ialah ke adalah? Adalah. Kenapa adalah? Adalah adik Farah. Adalah untuk isterinya. Okey, setakat ni semua faham? Ada sesiapa nak tanya soalan? Boleh bezakan antara kata pemberi dua tu? Ialah. Ingat, kata pemberi ialah selepas dia kena ada frasa nama. Okey, tengok buku teks awak. Okey, tengok buku teks awak. Kita cuba baca dulu petikan ni. Tajuk dia beringat sebelum kena. Tajuk dia beringat sebelum kena. Yune, Fatin dan Darshini berbual-bual sambil membaca akhbar dalam talian di halaman rumah. Okey, Johor Bahru 6 Mei. Kecederaan ketika menggunakan telefon bimbit yang sedang dicas berlaku lagi. Mangsa terbaru ialah seorang suri rumah. Ialah. Kata pemberi ialah. Selepas perkataan ialah kena ada frasa nama. Seorang suri rumah ini ialah frasa nama. Jadi kena gunakan ialah. Kalau awak gunakan mangsa terbaru adalah salah. Sebab seorang suri rumah ini ialah kata nama. Okey, yang kedua. Menurut pegawai bomba, peralatan berisiko yang menyebabkan kemalangan, pengecas tiruan dan bateri tiruan. Kat sini letakkan apa? Ialah ke adalah? Pengecas apa? Adalah. Adalah. Pandai Amal Awis. Pengecas ni ialah frasa nama. Jadi kat sini ialah jawapan dia. Bukan adalah. Ialah. Kenapa ialah? Sebab pengecas tiruan itu ialah frasa nama. Ingat, ialah. Selepas ialah frasa apa dia? Nak bagi tandas? Silakan.
Ingat, ialah pengecas tiruan. Okey, yang ketiga, penggunaan pengecas yang telah diubah suai juga adalah sangat berbahaya. Adalah sangat berbahaya. Adalah digunakan adalah. Kenapa adalah? Sebab sangat berbahaya ini ialah frasa Adalah adjektif. sangat berbahaya. Adalah sangat berbahaya. Kalau awak gunakan ialah sangat berbahaya, salah. Sebab kalau ialah kena frasa nama. Sedangkan sangat berbahaya ini bukan frasa nama. Okey, tengok yang ke seterusnya. Okey, langkah pertama, pengguna perlu. Ini langkah pertama, ialah ke adalah? Pengguna ni apa? Pertama, ialah Ialah. Jawapan dia ialah. Sebab apa? Ialah pengguna itu nama manusia. Pengguna itu ialah kata nama. Jadi kena ialah. Okey, langkah kedua pula adalah. Adalah dari segi. Ini ialah kata sendi nama. Dari kata sendi frasa nama. Sendi nama. Jadi adalah. Okey, yang terakhir. Langkah tersebut penting demi keselamatan pengguna. Nak gunakan apa? Penting adalah ke ialah? Langkah tersebut ialah penting ke adalah penting? Jawapan dia adalah. Kenapa adalah penting? Itu ialah frasa adjektif. Penting ini frasa adjektif. Jadi kena gunakan adalah penting. Okey, setakat ni semua faham? Semua berjelas? Boleh faham tak? Faham. Boleh bezakan tak antara semua tu? Boleh. Ingat kata pemberi ialah selepas perkataan ialah kena ada nama. Tak kisah nama orang ke, binatang ke, benda ke, tempat ke, pokok ke. Kalau kata pemberi adalah selepas dia kena ada frasa sendi nama ataupun frasa adjektif. Boleh faham setakat ni? Boleh. Okey, kalau boleh kita pergi dengan yang kedua, muka surat 58. Kita pergi dengan kata penguat. Okey, muallim terangkan dulu Dah kepada buka dah. awak. Okey, tengok ke depan dulu. Muallim terangkan dulu kepada awak apa itu kata penguat. Okey, kata penguat. Apa maksud dia? Kata penguat. Kata penguat ialah kata penguat ialah untuk kata yang menguatkan digunakan maksud untuk sesuatu kata adjektif. Kata penguat ni awak gunakan paling amat untuk kata berbahaya. adjektif. Kata penguat awak gunakan untuk kata adjektif. Contoh kata adjektif sangat, paling, amat. Itu contoh kata adjektif. Ingat, kata penguat ni kita gunakan untuk frasa adjektif. Dia berada di depan ataupun di belakang frasa adjektif. Okey, kata penguat pula ada 3 jenis kata penguat. Kata penguat yang pertama, kata penguat hadapan. Yang kedua, kata penguat belakang. Dan yang ketiga, kata penguat bebas. Ingat, kata penguat ada 3 jenis. Yang pertama, kata penguat hadapan, kata penguat belakang dan kata penguat bebas. Okey, kita pergi satu persatu dulu. Apa itu kata penguat hadapan? Okey, kalau kata penguat hadapan, dia berada di hadapan kata adjektif paling. Contoh dia cantik. Cantik ialah kata adjektif. Jadi kalau awak nak gunakan kata penguat hadapan paling, terlalu, agak, ini semua kena letak di depan. Di depan frasa adjektif. Ayat yang betul paling cantik. Itu yang betul. Terlalu cantik. Agak cantik. Itu baru betul. Yang 3 semua ni kena letak di depan kata adjektif. Kalau awak gunakan
cantik paling salah. Contoh dia, baju itu cantik paling salah. Sebab paling kena letak di depan. Baju itu paling cantik. Itu yang betul. Kalau awak gunakan baju itu cantik terlalu. Salah. Sebab terlalu kita kena letak di depan. Yang betul baju itu terlalu cantik. Baju itu agak cantik. Itu yang betul. Jadi kena ingat. Bila paling, perkataan paling, terlalu dan agak, awak kena letak di depan. Tak boleh letak belakang. Itu kata penguat hadapan. Okey, kata penguat yang kedua. Ingat kata penguat ada 3 jenis. Yang kedua, kata penguat belakang. Bila kata penguat belakang, awak kena letak di belakang. Kalau ada perkataan sekali, benar, betul dan niat, semua ini awak kena letak di belakang frasa adjektif. Contoh dia. Alim, Ya. nian tu apa? Nian tu apa? Dia sama je maksud dia. Sekali, benar, betul. Lebih kurang nak menyedapkan lagi ayat dia. Contoh dia, roti ini sangat cantik. Roti cantik pula. So, roti ini sedap sekali. Kita nak bagi tahu benda yang sama je maksud dia sebenarnya. Sekali, benar, betul, niat, maksud dia sama je. Kita nak bagi tahu. Contoh dia lah, Maulid bagi tahu dekat awak. Kita gunakan sedap. Kita nak sedapkan lagi ayat dia. Roti itu sangat sedap. Kalau awak gunakan roti ini sedap. Tapi kita nak menguatkan lagi ayat, kita masukkan kata penguat. Kalau awak nak gunakan yang keempat-empat ni, sekali, benar, betul, niat, awak kena letak di belakang, baru betul. Roti ini sedap sekali. Itu yang betul. Kalau awak letak di depan, roti ini sekali sedap, salah. Yang betul di depan. Kata penguat ni kena letak kat belakang. Roti ini sedap sekali. Roti ini sedap benar. Roti ini sedap betul. Roti ini sedap nian. Itu yang betul. Jadi kena ingat ni. Yang keempat-empat ni kena letak di belakang. Tak boleh letak di depan. Salah. Sebab dia kata penguat belakang. Okey, setakat ni semua jelas? Boleh faham lagi setakat ni? Boleh. Jelas. Okey, yang ketiga. Kata penguat yang ketiga, bebas. Ya. Kalau bebas, amat, sangat, sungguh. Bila kata pemberi bebas, awak boleh letak di depan, boleh letak di belakang. Contoh dia cantik tadi. Aku tak ngerti lagi tu. Contoh dia, baju itu amat cantik, betul. Baju itu cantik amat, betul. Baju itu sangat cantik, betul. Baju itu cantik sangat, betul. Itu yang dimasukkan dengan kata penguat bebas. Awak boleh letak di depan, boleh letak di belakang, semua betul. Tak salah. Amat kena ingat, awak kena ingat je yang mana. Amat, sangat, sungguh kena letak di depan atau belakang, tak kisah. Okey, setakat ni semua jelas? Setakat ni semua jelas? Semua faham? Faham. Faham? Boleh bezakan tadi? Okey, tak apa. Kita cuba tengok buku teks awak tu. Muka surat 58. Okey. Dah. Okey, mari cuba terangkan kepada awak ni. Ingat, kata penguat ada 3 semua. Okey. Ayat dia. Kata tajuk dia, hati-hati semasa mengundur. Nak mengundur kereta, hati-hati. Ayah Hanif baru memasang kamera undur pada keretanya. Hanif sungguh kagum dengan kamera tersebut. Sungguh kagum. Sungguh ini ialah kata penguat bebas. Bila kata penguat bebas, awak bebas nak letak kat depan ke, nak letak kat belakang pun betul. Hanif sungguh kagum, betul. Hanif kagum sungguh pun betul. Sebab kata penguat bebas, boleh ada di depan, boleh ada di belakang. Itu yang pertama.
Okey, mari tengok perbualan di antara Hanif dan juga ayahnya. Okey, Hanif kata, wah, sangat jelas gambarnya ayah. Sangat ni kata pemberi, kata pemberi pula dah. Kata penguat hadapan ke, kata penguat belakang ke, kata penguat bebas. Siapa ingat lagi? Bebas. Kata penguat. Dalam info bahasa ni dah bagi dah ni. Boleh tengok je kat bawah ni. Okey, kata dia bagi sini sangat. Okey, sangat ialah kata pemberi bebas. Jadi boleh ada di depan, boleh ada di belakang. Wah, sangat jelas gambarnya ayah, betul. Wah, jelas sangat gambarnya ayah pun betul juga. Kata pemberi bebas boleh ada di depan, boleh ada di belakang. Okey, ayah dia pun kata, ya Hanif, kamera model ini paling canggih berbanding dengan model lain di pasaran. Paling canggih, paling ialah kata pemberi hadapan. Jadi kena letak di depan. Kamera model ini paling canggih. Itu yang betul. Kalau awak letak ke belakang, kamera model ini canggih paling, salah. Sebab paling kata penguat hadapan. Kena letak di depan. Harganya pula murah benar. Murah benar. Benar kata adjektif, kata penguat belakang. Jadi kena letak di belakang. Harganya pula murah benar. Itu yang betul. RM700. Harganya pula benar murah, itu salah. Sebab benar kata penguat belakang. Jadi kena letak di belakang. Benar. Okey, yang ketiga, yang keempat, tidak mengapa ayah, keselamatan kita penting. Kat depan ni nak letak apa? Adalah penting. Adalah, ini Iyalah. kata penguat, bukan kata pemberi, kata penguat. Nak letak apa? Keselamatan kita terlalu penting. Betul. Boleh gunakan semua. Sebab dia berada di depan. Jadi awak boleh gunakan semua ni. Kita adalah penting. Kita ialah penting. Terlalu. Keselamatan kita terlalu penting. Betul. Keselamatan kita paling penting. Betul. Keselamatan kita agak penting. Betul. Keselamatan kita amat penting. Betul. Amat penting. Kata kalau awak gunakan keselamatan kita sekali penting, salah. Kalau awak gunakan sekali penting, salah. Sebab sekali kata penguat belakang. Dia kena letak di belakang. Keselamatan kita penting sekali. Itu yang betul. Kalau awak gunakan keselamatan kita sekali penting, salah. Keselamatan kita benar penting, salah. Keselamatan kita betul penting pun salah. Keselamatan kita penting benar betul. Baru betul. Kata pemberi belakang kena letak di belakang. Kalau keselamatan kita sungguh penting. Sungguh. Kata pemberi bebas. Boleh ada di depan, boleh ada di belakang pun betul. Keselamatan kita sungguh penting betul. Keselamatan kita penting sungguh pun betul juga. Tapi yang salah kalau awak gunakan keempat-empat ni. Keselamatan kita sekali penting, salah. Keselamatan kita benar penting, salah. Keselamatan kita betul penting, salah. Keselamatan kita niat penting, salah. Sebab kata penguat belakang kena letak di belakang. Tak boleh letak di depan. Okey, yang ke ni. Alat ini mudah untuk digunakan. Yang ni dia letak di depan. Mudah ni kata adjektif. Jadi awak boleh gunakan semua ni. Mudah. Semua tu bentuk. Kalau terlalu. Ini sungguh mudah untuk digunakan. Betul juga. Alat ini sungguh mudah. Betul. Alat ini sangat mudah. Betul. Alat ini amat mudah. Betul juga. Sebab kata pemberi bebas boleh ada di depan, boleh ada di belakang. Alat ini terlalu mudah. Betul. Ini paling mudah. Alat ini agak mudah. Amat mudah. Alat semua betul. Ini sangat Tapi yang salah kalau awak gunakan keempat-empat ni. Sekali benar betul nian. Sebab ini kena letak di belakang. Sedangkan ini di depan. Alat ini sekali mudah salah.
Kena bezakan antara semua tu. Okey, bagi ayah kamera undur ini penting. Kat belakang boleh gunakan penting sekali, penting benar, penting betul, penting nian, penting amat, penting sangat, penting sungguh. Itu semua betul. Tapi kalau awak gunakan 3 ni salah. Kamera undur ini penting terlalu salah. Kamera ini penting Kamera paling terlalu salah. penting. Terlalu Kamera penting. terlalu penting. Itu yang betul. Terlalu penting. Sebab dia kena letak di depan. Okey, boleh faham tak? Boleh. Boleh. Boleh faham tak? Ada siapa yang tanya soalan? Boleh. Faham. Faham. Boleh faham? Faham. Ada siapa yang tanya soalan Faham. tak? Tak. Kita ada 4 minit lagi. Okey, kalau tak ada soalan, kerja rumah awak hari ini buka buku aktiviti. Muka surat Muka surat 67 dan 68. 67. Dua ni je. 67 dan 68. Nanti siapa yang dah siap, hantar pada muallim untuk muallim cek, boleh? Boleh, insyaAllah. Okey, ada sesiapa yang tanya soalan tak sebelum kita habiskan kelas kita? Tak. Ada, semua faham? Faham. Okey, kalau tak ada soalan, 67 dan 68. 67 dan 68. Okey, kalau tak ada soalan, setakat ini sahajalah kelas kita untuk malam ini. Kita tutup kelas kita dengan doa surah Wal-As. Okey, sama-sama baca doa selepas belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-As innal insana lafi Illadzina amanu wa amilus Okey, jumpa lagi kelas akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Muallim. Assalamualaikum. Bye. Terima kasih. Terima kasih. Bye bye. Bye bye. Assalamualaikum.